Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Masyitah binti Muhammad akan membentangkan tajuk kajian iaitu kajian kekuatan mampatan penggunaan serbuk kaca sebagai bahan ganti dalam bancuhan konkrit. Menurut Encik Tukiman Radian iaitu Presiden Perkov Malaysia, kenaikan harga bahan binaan sehingga mencecah 80% telah memberikan kesan sehingga kontraktor terpaksa menarik diri dan dari menjalankan projek kerana terpaksa menanggung rugi yang besar. Peningkatan kos bahan binaan kebelakangan ini telah menggerakkan pelbagai pihak untuk mencari alternatif lain untuk mengurangkan kos bahan binaan dengan menggunakan bahan-bahan terbuang. Antara bahan-bahan terbuang yang sukar untuk dikira semula ialah kaca. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kekuatan mampatan di antara campuran konkrit serbuk kaca dan campuran konkrit konvensional. Kepentingan kajian ini adalah untuk mengurangkan kos bahan binaan, untuk menyelamatkan alam sekitar daripada bahan buangan kaca yang sukar dikira semula dan untuk menghasilkan konkrit campuran yang lebih kuat. Simen ialah sejenis bahan yang mempunyai sifat lekitan dan lekatan yang membolehkan ia mengikat ketul-ketul batu menjadi satu jasad yang padu. Menurut R.K. Rajput 2000, kegunaan simen ini adalah untuk mengikat batu bau kasar menjadi konkrit apabila ia dicampur dengan air. Dan komposisi kimia utama dalam simen adalah silikat trikalsium, silikat dikalsium, trikalsium aluminat, tetrakalsium aluminoferrit dan kalsium sulfat. Kaca adalah menurut Nur Faisal Abbas dan Mahyuni Ramli, debu kaca merupakan bahan buangan yang mempunyai kandungan silika yang tinggi dan ia berpotensi sebagai bahan ganti kepada simen. Kaca ditakrifkan sebagai cecair yang sejuk dan dianggap sebagai cecair yang sangat ikat apabila ia kukuh. Ia mempunyai sifat-sifat fizikal yang kukuh seperti kekerapuhan, kekerasan dan ketelusan. Untuk metodologi, dalam peringkat pengumpulan data, projek ini telah menjalankan ujian Cube untuk mengetahui tahap kekuatan mampatan bancuhan konkrit. Pertama, kita membuat penyediaan bahan-bahan bancuhan konkrit. Bahan-bahan yang digunakan adalah simen, batu bau kasar, batu bau halus, air dan serbuk kaca. Serbuk kaca yang digunakan adalah jenis kaca tempered. Jadual 1 menunjukkan peratusan simen dan serbuk kaca yang digunakan dalam kajian ini. Jika dilihat daripada jadual 1, terdapat 4 jenis campuran iaitu konkrit konvensional, konkrit campuran 10%, konkrit campuran 30% dan konkrit campuran 50% serbuk kaca. Okey, jadi kalau kita melihat kepada peratusan simen dan serbuk kaca, untuk konkrit konvensional 100% kita menggunakan simen. Untuk konkrit campuran 10% kita gunakan 90% simen dan 10% kaca. Konkrit campuran 30% kita menggunakan simen 70%, serbuk kaca 30% dan konkrit campuran 50% kita menggunakan simen 50% dan serbuk kaca 50%. Ujian Cube dijalankan untuk menentukan kekuatan mampatan yang mampu ditanggung oleh konkrit apabila dikenakan beban ke atasnya. Kekuatan konkrit biasanya bermaksud apabila ia mencapai kekuatan hancur bagi cube 150 mm pada takat umur 28 hari dan ia dikenali sebagai kekuatan ciri konkrit. Kekuatan konkrit yang tinggi boleh dicapai dengan menggunakan bahan yang bermutu, nisbah bancuhan dan kaedah penyediaan yang betul. Kekuatan mampatan konkrit adalah meningkat mengikut hari kematangannya. Jadual 2 menunjukkan peratus kekuatan mampatan mengikut hari kematangannya. Hari kematangan 1 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Bila kita melihat dari segi peratus kekuatan, berlaku peningkatan. Contohnya, untuk 7 hari, kekuatan mampatan sepatutnya telah mencapai peratus kekuatan dia adalah sebanyak 65%. Untuk 28 hari, peratus kekuatan sepatutnya mencapai 99%. Terdapat
7 faktor yang mempengaruhi kekuatan mampatan konkrit, iaitu pertama, kehalusan dan komposisi simen yang digunakan, sifat batu bau yang digunakan, nisbah air simen, kaedah pemadatan konkrit yang digunakan, suhu persekitaran semasa dilakukan, kaedah penempatan konkrit, dan yang terakhir adalah kaedah curing yang dilakukan. Analisis dan perbincangan. Dalam bab ini kita akan melihat perbandingan keputusan di antara konkrit konvensional dan konkrit campuran serbuk kaca. Sebanyak 24 sampel kub konkrit besar 150 darab 150 darab 150 telah disediakan bagi ujian kekuatan mampatan. 24 sampel kub telah diawet menggunakan kaedah awetan kub dengan merendam kub selama 14 hari dan 28 hari di dalam air sebelum diuji kekuatannya. Setelah ujian kub dijalankan terhadap sampel, dapatan menunjukkan bacaan kekuatan mampatan konkrit bagi bacuhan konkrit konvensional dan konkrit campuran serbuk kaca tidak melepasi piawaian untuk umur 28 hari iaitu 20 Newton per milimeter kuasa 2. Nilai kekuatan mampatan tertinggi yang diperolehi bagi konkrit konvensional adalah 19.88 Newton per milimeter kuasa 2 pada kematangan 28 hari. Walaupun tidak melepasi piawaian dari segi peratus kekuatan mampatan mengikut kematangan dari jadual 2, nilai kekuatan tersebut boleh diterima kerana telah melepasi peratus kekuatan dengan nilai 99.4%. Jadual 3 menunjukkan dapatan bagi nilai kekuatan mampatan bagi semua sampel. Jadual 3 adalah data nilai kekuatan mampatan konkrit bagi keempat-empat campuran. Okey, untuk konkrit konvensional kita lihat pada hari kematangan 28 hari dia telah mencapai 19.88 Newton per milimeter kuasa 2. Untuk konkrit 10% serbuk kaca, dia telah mencapai 18.48 Newton per milimeter kuasa 2. Untuk konkrit 30% serbuk kaca, dia mencapai 14.20 Newton per milimeter kuasa 2. Dan untuk konkrit 50% serbuk kaca, ia mencapai 11.68 Newton per milimeter kuasa 2. Daripada graf yang dipaparkan, jelas menunjukkan berlaku penurunan dari segi kekuatan mampatan konkrit. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan objektif yang telah ditetapkan. Pertama, kekuatan mampatan pada umur 28 hari bagi konkrit konvensional adalah 19.88 Newton per milimeter kuasa 2 adalah lebih baik dan mencapai piawaian berbanding nilai kekuatan bagi campuran serbuk kaca secara keseluruhannya. Konkrit campuran 10% serbuk kaca memberikan nilai kekuatan yang tertinggi berbanding yang lain dengan nilai 18.48 Newton per milimeter kuasa 2. Nilai kekuatan konkrit campuran 30% serbuk kaca telah jatuh sedikit pada umur 28 hari dengan nilai kekuatan 14.20 Newton per milimeter kuasa 2. Manakala bagi konkrit campuran 50% menunjukkan nilai kekuatan mampatan yang sangat rendah berbanding konkrit campuran 10% dan 30%. Secara keseluruhannya, nilai peratusan campuran serbuk kaca di dalam bacuhan konkrit adalah tidak mencapai piawaian. Hal ini disebabkan oleh serbuk kaca yang bersifat lengai, yang mana ia tidak bertindak balas dan tidak larut dalam campuran air dan simen. Sifat lengai ini menyebabkan serbuk kaca tidak dapat bertindak sebagai bahan perekat sama seperti simen. Ikatan dalam komposisi campuran adalah lemah. Selain itu, faktor tenaga kerja yang tidak seragam dalam proses pemadatan kub dan keadaan pengawetan juga mempengaruhi kekuatan kub. Menurut Wahid Omar dan Abdullah Zawawi, 1997, faktor utama yang mempengaruhi kekuatan ialah lompang yang tertinggal di dalam konkrit selepas pemadatan. Kekuatan konkrit bertambah mengikut umur, tetapi kadar pertambahannya dipengaruhi oleh keadaan pengawetan. Selain itu, kegagalan konkrit campuran ini mungkin disebabkan oleh nisbah bancuan konkrit yang digunakan kemungkinan tidak bersesuaian dengan bancuan konkrit campuran serbuk kaca semasa kajian dijalankan. Cadangan.
Pengkaji mencadangkan beberapa cadangan. Pertama adalah untuk menjadikan serbuk kaca sebagai bahan ganti batu bauk. Kedua, mereka bentuk nisbah campuran yang lebih bersesuaian dalam kajian campuran konkrit dengan menggunakan kaedah reka bentuk campuran konkrit British iaitu DOE method. Proses penyediaan bahan, bajuan konkrit dan pengawetan perlu menggunakan tenaga kerja yang seragam untuk mendapatkan kualiti yang lebih baik. Dan cadangan terakhir adalah untuk menghasilkan lebih banyak cube konkrit yang berlainan grade dan tempoh kajian dipanjangkan untuk mendapatkan perbandingan yang lebih jelas antara konkrit konvensional dan konkrit campuran serbuk kaca. Sekian, terima kasih.